Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So, saya agak terkejut dengan seorang syekh tariqah ya, mengatakan perkara seperti ini. Benda ni sudah dihancurkan hujahannya. Manuskrip itu telah ditong sampahkan sebenarnya. Minta izin tuan, boleh bertanya. Ini ada pertanyaan tuan-tuan ni. Tak pula satu pertanyaan yang ringkas mungkin saya boleh jawab. Mohon izin tuan, ini ada beberapa soalan daripada penonton kami, tapi saya pilih satu saja. Soalannya, baru-baru ini ada seorang ustadz memberi pandangannya mengenai konsep Nur Muhammad, bahkan dengan tanpa adab kepada Allah dan baginda Nabi serta para ulama muktabar. Ustadz ini berani mengatakan bahwa ikhtilaf atau perbezaan pendapat berkaitan sanad hadis daripada Syekh Abdul Razak dikatakan telah pun dibakul sampahkan. Mohon Tuan Guru memberi ulasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, supaya tuan-tuan dapat faham apa yang ditanyakan oleh saudara kita ini. Pertanyaan ini berpunca daripada konsep Nur Muhammad. Nur Muhammad. Ya. Konsep Nur Muhammad ini timbul kerana ada disebut oleh Allah dalam Quran dan ada disebut dalam hadis. Dalam Quran ada disebut dalam tiga ayat. Pertama, ayat 15 surah Al-Ma'idah. Bismillahirrahmanirrahim. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Wahai orang-orang Yahudi, ini ayat ini ditujukan oleh Allah kepada masyarakat Yahudi di kota Madinah semasa Nabi di sana. Wahai orang-orang Yahudi, sesungguhnya telah datang kepada kamu nurun. Nurun di situ ahli tafsir kata ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kitabun mubin, nurun wa kitabun mubin, dan sebuah kitab iaitu Quran yang nyata kebenarannya. Jadi pada kalimah nur inilah timbul konsep Nur Muhammad. Satu lagi ayat ialah ayat 46 surah Al-Ahzab. Dimulai daripada ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munira. Di sini ada kalimah sirajan munira, itu pun ditafsirkan, bukan saya nafsirkan, ahli tafsir kata sirajan munira itu juga bermaksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang ketiga ialah ayat 35 surah An-Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardh masalu nuri kamiskatin, hingga akhir ayat. Tak payah saya baca ya. Ahli tafsir menafsirkan masalu nurihi ini ialah nur yang dimaksudkan tadi, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara yang menafsirkan dengan sejelas-jelasnya seorang yang bernama Qadhi Iyad. Ya. Jadi ini asal-asalnya. Kemudian daripada hadis, ada sebuah hadis yang diriwayatkan Syekh Abdul Razak. Rasulullah SAW bersabda kepada seorang sahabat bernama Jabir, awwalu ma khalaqallahu nura nabiyyika min nurihi ya Jabir. Wahai Jabir,
awal-awal makhluk yang Allah jadikan ialah Nur Nabimu. Daripada sinilah Nur Muhammad. Jadi ada ayatnya, ada hadisnya. Tetapi hadis Jabir ni disebut oleh ramai ahli hadis sebagai hadis mungkar, hadis yang tak sabit sebagai hadis, hadis yang maudhu', ya, dan berbagai istilah lagi, ya. Maknanya ramai ahli hadis tolak hadis ini. Tetapi tuan-tuan, ada ahli hadis juga kata betul. Ada 5 buah hadis lagi yang menyentuh Nur Muhammad. Jadi biasanya sebuah hadis yang dhaif, bila ada disebut perkara itu dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, maka boleh berubah. Hadis yang dhaif tadi mungkin sudah berubah, tapi saya tak boleh sebut dah berubah macam mana, sehingga boleh berubah menjadi hadis hasan pun ada. Jadi maknanya hadis tentang awal makhluk itu Nur Muhammad tidaklah boleh dinafikan 100%. Kenapa? Pertama, kerana ada 5 buah hadis lagi yang diriwayatkan oleh orang lain yang menceritakan, yang menyentuh tentang Nur Muhammad dengan lafaz yang lain, dengan perkataan yang lain. Jadi sebab itu kita tak boleh kata, kita tak boleh bakul sampahkan. Lagipun hadis-hadis Nabi ini kita tak boleh gunakan perkataan-perkataan yang tak sepatutnya lah. Kita sama kita pun marah. Cakap engkau ni aku bakul sampahkan. Marah tak? Marah. Ini Rasulullah. Ini kata-kata ulama apa itu hadis. Kita sama kita pun kecil hati. Bahasa engkau ni apa lah? Apa kau cakap bakul sampahkan? Mungkin boleh bertumbuk tu. Ini hadis Nabi. Ramai ahli hadis kata betul. Antaranya ahli hadis yang mengatakan betul siapa dia? Syekh Qastalani. Dia kata betul. Seorang ahli hadis di India, saya dah baca, ya, Abdul Hayy Al-Laknawi, lebih kurang begitulah namanya, ya. Dia pun kata hadis itu betul. Jadi nak senang-senang bakul sampahkan. Kita sama kita, kalau kena bahasa aku bakul sampahkan pesanan kau ni, surat kau aku bakul sampahkan. Kita pun marah tuan-tuan. Ini Rasulullah. Ini kata-kata apa? Pandangan ahli hadis. Bahasa bakul sampah ni agak saya bahasa yang teruk sangatlah. Tak usahlah. Katalah hadis ini tak boleh pakai. Bolehlah tahan juga. Bila bakul sampah tu tuan-tuan, kalau 2 kali 2 5, bolehlah bakul sampahkan. 2 kali 2 5. Kata engkau ni memang tak boleh pakai. Budak-budak pun tak pakai. Ini patut bakul sampahkan. Ini bab-bab hadis ni kita pun tak pasti lagi. Tuan-tuan dan puan sekalian, yang dinamakan hadis mungkar, hadis bukan tak sahih, hadis maudhu' ini dari segi riwayat. Dari segi makna, ramai orang berkata dari segi makna betul. Antara ahli hadis yang mengatakan dari segi maknanya betul ialah Syekh Al-Jaluni dalam kitabnya Kashful Khafa. Maknanya betul. Pasal apa? Tidaklah dimaknakan awalu ma khalaqallah nuran nabika min nuri ya Jabir, dimaknakan awal-awal makhluk dari jenis berbagai nur ialah nur Nabi Muhammad. Sebab itu tidak berlawanan dengan hadis lain yang menyebutkan awal-awal makhluk ialah kalam, awal-awal makhluk ialah aras, awal-awal makhluk ialah air. Kata Syekh Al-Jaluni, hendaklah dimanakan
awal makhluk dari jenis anwar berbagai cahaya ialah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak ada apa-apa. Kemudian saudara tuan-tuan ada juga ahli tafsir menafsirkan, ya, menafsirkan macam mana nak bagi munasabahnya Nur Muhammad ni. Dia kata begini, kejadian Nabi Muhammad itu kita dah maklum, ada bahagian rohaninya, ada bahagian jasmaninya. Ini tak dapat ditolak. Ya. Kejadian Nabi Muhammad itu ada rohaninya, ada jasmaninya. Betul tak? Betul. Dari segi rohani, kejadian rohani Nabi itu, ya, oleh kerana Rasulullah itu kejadiannya dari segi rohani mirip kepada malaikat. Malaikat dijadikan Allah daripada nur. Maka kerana itu roh Nabi Muhammad itu dicipta oleh Allah daripada nur. Salah ke? Tak salah. Ini bukan pandangan saya. Kalau saya boleh salahkan. Ini pandangan setengah ahli hadis. Ya. Kemudian dari segi jasmani manusia, salah ke? Tak salah. Tidak salah. Ada lagi alasan-alasan yang dibuat oleh ulama tentang kebenaran awwalu ma khalaqallahu nurun nabiyika min nuri ya Jabir. Jadi tafsiran tadi tak salah saya yang menegaskan itu seorang ahli tafsir bernama Syekh Alusi. Syekh Alusi ini seorang ahli tafsir. Kitab tafsirnya kalau tak salah saya Ruhul Ma'ani. Syekh Alusi ini bercakap gitu. Nabi Muhammad itu dilihat dari sudut satu sudut mirip kepada malaikat, yaitu rohaninya. Dilihat dari segi rohani Nabi mirip kepada malaikat. Malaikat dijadikan oleh Allah daripada nur. Maka kerana itulah aspek roh Nabi Muhammad ini dijadikan oleh Allah daripada nur. Itulah yang dimaksudkan awwalu ma khalaqallahu nurun nabiyika. Tapi aspek jasmaninya manusia basar, dilahirkan daripada mak dan bapa. Dan inilah yang disebut dalam suratul Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum. Dilihat dari aspek jasmani, tapi rohani mirip kepada malaikat. Malaikat dijadikan Allah daripada nur. Jadi betul lah. Awalu ma khalaqallahu nuran nabiyika min nurihi ya Jabir. Sebab itulah di sinilah letaknya kemuliaan Nabi Muhammad yang mengatasi seluruh makhluk. Dan di sinilah juga mereka kata apa yang dimasukkan oleh Allah dalam firman-Nya Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi tak ada masalah tuan-tuan ni. Tapi memang saya sedihlah kalau ada umat Nabi Muhammad menegaskan hadis ini sudah dibakul sampahkan. Apa alasan beliau? Ahli hadis pun tak cakap bakul sampah. Saya tak pernah tengok. Hadis ini telah saya bakul sampahkan dalam bahasa Arab atau bahasa apa tak ada. Tapi orang sekarang berani betul. Kalau takdirnya hadis ini betul macam mana? Kalau takdirnya hadis ini betul. Dan kajian dibuatnya di UN. Seorang yang bernama Dr. Zulkifli Aini, dia buat tajuk thesis PhD dia
doktrin Nur Muhammad. Ya. Doktrin Nur Muhammad. Dan apa lagi ya, ada sambungan sikit. Tapi mengenai doktrin Nur Muhammad. Dalam tesis itu ada disenaraikan ya, ulama yang membenarkan, yang mengakui benarnya konsep Nur Muhammad. Ya. Kalau di alam Melayu ni tuan-tuan, di alam Melayu Asia Tenggara lah, antara orang yang menegaskan Nur Muhammad ni siapa dia? Abad 17-16 siapa dia? Hamzah Pansuri, Abdul Rahab Sengkil. Ya. Kemudian termasuklah juga Asad Banjari, pengarang kitab Sabil al-Muhtadi. Beliau ada mengarang sebuah kitab Kanzul Ma'rifah. Dikatakan dalam kitab ini ada disebutkan tentang Nur Muhammad. Dan ulama di Malaysia ini yang selalu menulis, dua orang ulama yang selalu menulis tentang isu-isu Islam. Pertama, Ustaz Osman Muhammadi. Dia menegaskan ya, dengan bukti-bukti, dalil-dalil yang jelas bahawa Nur Muhammad ini betul. Ya. Yang keduanya, Ustaz Wan Muhammad Shakir Abdullah yang banyak mengumpul manuskrip Melayu di dalam bidang keagamaan. Beliau menyerahkan tuan-tuan 22 orang ulama. 22 orang ulama disenaraikan yang menegaskan kesahihan konsep Nur Muhammad. Bukan 2 orang, 22. Tiba-tiba kita kata, aku dah bakul sampahkan hadis tentang Nur Muhammad. Wih, besarnya dia. Jadi saya fikir cukuplah ya keterangan. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat menerima, cukuplah. Tetapi ada sikit lagi tuan-tuan ya. Ada sedikit lagi. Saya dituduh sebagai sebagai menegaskan bahawa konsep Nur Muhammad ni adalah berkaitan dengan asas akidah. Saya tak bercakap gitu. Sebab percakapan saya, penerangan saya, penjelasan saya tentang Nur Muhammad ni banyak. Di sana sikit, di sini sikit, malam ni pun ada lagi. Apa yang saya tegaskan, Nur Muhammad ni tidaklah menjadi asas akidah dalam Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebab itu kita tak temui pun dalam kitab-kitab tauhid. Ya. Misalnya kalau bab syafaat ada dibincangkan dalam tauhid, tapi Nur Muhammad tak ada. Jadi kata saya bukan asas akidah. Saya kata asas akidah itu mestilah ada dalilnya yang terang daripada Quran dan Sunnah. Kalau ada dua-dua boleh dijadikan asas akidah. Saya cakap itu ya. Tapi entah macam mana ya. Ada orang edit, hilang itu semua. Yang ada ini asas akidah. Jadi itulah salah faham. Salah faham. Sehingga saya kata kalau kita tak tahu pun tak apa. Kita tahu Nabi Muhammad itu maknya Aminah, bapaknya Abdullah. Macam yang kita belajar sekarang. Itu pun dah cukup. Sebab tidak ada ulama Ahli Sunnah wal Jamaah, termasuklah Imam Ghazali, tidak ada mengatakan wajibnya kita mengetahui Nur Muhammad. Tak ada. Jadi kalau gitu, bolehlah kita anggap itu sebagai satu masalah yang berkaitan dengan akidah. Jadi pun saya simpulkan ada 3 gulungan tanggapan masyarakat Islam terhadap Nur Muhammad ni. Ada 3 gulungan. Yang pertama, menolak secara total. Ini pun salah. Yang kedua, menerima berlebih-lebih sehingga Nabi Muhammad tu juga Tuhan. Ini pun salah.
Yang sebenarnya terima sekadarnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam Quran dan Sunnah. Cukuplah. Jadi sekarang ini wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna, waghfir lana warhamna, waghfir lana warhamna. Wa li abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa akhwatina wa li ma'alina wa masyayikhina wa li jami'il muslimina muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.